Dalam meniti arus kemodenan hari ini, konsep agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seharian individu Muslim. Agama merupakan aspek penting yang perlu diterap, dipelajari dan diamalkan dalam diri setiap insan yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini tercetus apabila terdapat segelintir masyarakat yang mengutamakan gaya hidup bebas dan memisahkan kehidupan beragama, lantas tidak mencontohi akhlak peribadi Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad merupakan rahmatan lil alamin, iaitu rahmat untuk seluruh alam. Begitu juga dengan agama Islam itu sendiri, seperti yang dinyatakan di dalam kalamullah. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran Sunnah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pada itu, seperti yang diketahui umum bahawa syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak akan termansuh dan akan kekal sehingga hari kiamat. Justeru, kita sepatutnya berpegang teguh dengannya walaupun terdapat ideologi ataupun falsafah yang cuba melemahkan iman seorang Muslim dengan pendapat mereka. Adapun perkara ini menjadi isu perbincangan dalam kalangan sarjana hebat, baik daripada tokoh barat maupun tokoh Islam itu sendiri, sama ada pada berabad tahun lamanya sehingga zaman kini. Bagaimana yang kita maklum, nama Albert Einstein sudah tidak asing lagi pada zaman kini atas sumbangan dan manfaat yang diberikannya dalam bidang sains, falsafah dan sebagainya pada zaman dahulu. Malah wujudnya pandangan tokoh falsafah barat yang memberi pendapat terhadap ketukahan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Albert Einstein juga mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik manusia. Namun jika dilihat dari sudut lain, tokoh sains yang paling dikagumi dalam kalangan masyarakat barat ini ternyata tidak menerima agama maupun konsep ketuhanan di dalam kehidupannya. Jelaslah bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan semulia-mulia makhluk sehingga mereka yang tidak menerima Islam juga mengakui hakikat tersebut. Persoalannya, mengapa tokoh barat ini tertarik mengkaji perihal Nabi Muhammad SAW walaupun beliau tidak menerima agama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya binti Muhammad, nombor matrik 073760. Hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Albert Einstein. Okey, kita mulakan dengan latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum itu marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Latar belakang baginda. Nama baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama gelaran lain ialah Al-Amin, As-Siddiq, Rasulullah dan Abu Al-Qasim. Tarikh lahir baginda pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi, dikenali sebagai tahun gajah sempena peristiwa tentera gajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah. Baginda dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Nama bapa Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu baginda pula Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dan akhir sekali, baginda dilantik menjadi Nabi, iaitu baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di puncak Jabal Nur, iaitu di Bukit Cahaya, sebagai pelantikan Nabi dan Rasul akhir zaman pada usia 40 tahun. Latar belakang Albert Einstein. Albert Einstein dilahirkan di ULM di selatan negara Jerman. Beliau merupakan anak Hermann Einstein dan Pauline. Einstein dibesarkan di Munich. Beliau seorang ahli fizik teori berbangsa Jerman yang telah dianggap sebagai ahli sains yang teragung pada abad ke-20. Seterusnya, Albert Einstein memperolehi ijazah kedoktorannya selepas penyerahan tesisnya yang bertajuk Cara Baru untuk Menentukan Dimensi Molekul. Akhir sekali, sedikit tentang beliau ialah beliau telah menjadi seorang profesor di Universiti Tempatan.
dan menjadi seorang ahli akademik sains Prusia serta pengarah Institut Kaiser Wilhelm bagi fizik pada tahun 1914. Sumbangan dan pandangan Albert tentang agama. Yang pertama, sumbangan beliau ialah Albert Einstein telah menerima banyak anugerah anumerta tokoh abad pada tahun 1999. Beliau mendapat tempat ke-10 dalam senarai 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah pada tahun 1992. Manakala pandangan Albert tentang agama pula, sains tanpa agama adalah tempang. Agama tanpa sains adalah buta. Berkata Albert Einstein, aforisma yang terkenal itu telah menjadi punca perdebatan yang tidak habis-habis antara peganut dengan golongan bukan pengganut yang ingin menuntut Albert sebagai penyokong mereka. Seterusnya, pandangan Albert Einstein tentang agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pandangan tentang agama Islam. Beliau mengatakan agama Islam adalah agama yang jauh lebih sempurna dan logik jika dibandingkan dengan agama lain di dunia ini. Dan yang kedua, beliau terpesona dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk mencegah maksud jahat para Yahudi yang ingin menjatuhkan Islam dari sudut pemikiran dan mentaliti yang sangat hebat. Dan kita beralih kepada tokoh yang menyokong tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Tokoh yang pertama ialah Michael Hart, seorang penulis berketurunan Yahudi yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama dalam bukunya yang berjudul The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History. Buku ini mengisahkan tentang tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Di samping itu, Lev Mykolaievich Tolstoy juga mengakui bahawa dia mengagumi Nabi Muhammad SAW kerana baginda dipilih oleh Allah Yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan, hati dan fikiran. Dia menyatakan bahawa Nabi Muhammad telah memberi petunjuk kepada umat manusia yang membawa kepada perdamaian dan ketenteraman hidup. Seterusnya adalah bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaran yang disampaikannya tidak hanya diakui oleh umat Islam, malah dikagumi oleh sesetengah cendekiawan barat seperti Albert Einstein. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyebarkan ajarannya kepada umat manusia. Ia adalah penyempurna nabi dan rasul terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang nabi yang terakhir yang memiliki keistimewaan berbanding dengan nabi sebelumnya. Terdapat banyak tanda dan mukjizat yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara pertama yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sebenar adalah disebabkan oleh riwayat hidup baginda yang baik dan berakhlak mulia, dan inilah yang membezakan baginda dengan manusia yang lain. Sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan seorang tokoh yang jujur dan amanah, walaupun masyarakat yang didiaminya adalah masyarakat jahiliah. Jadi pembuktian yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda kekuasaan, kemuliaan dan penyebaran agama yang didakwahkannya serta kemenangan Islam atas semua agama yang ada di dalam waktu yang singkat. Sekiranya Nabi Muhammad ini seorang pendusta, maka Allah SWT akan menghina dan membinasakannya sebagaimana Allah SWT lakukan terhadap orang-orang yang terdahulu yang secara palsu mendakwa kenabian. Selain itu, pelbagai mukjizat yang Allah SWT berikan kepadanya sebagai bukti yang menyokong kenabian baginda adalah di luar kemampuan manusia dan di luar jangkauan fenomena alam. Salah satunya ialah bulan terbelah dua, air mengalir dari jemari tangannya dan sebagainya. Fenomena yang serupa ini diberitakan secara sahih dan berlaku dengan cara yang tidak dapat dinafikan. Seterusnya, mukjizat terbesar iaitu Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu cabaran. Ia juga menjadi cabaran kepada orang Arab yang terkenal sebagai penyair yang hebat dan petah berkata-kata.
Allah mencabar mereka untuk menulis surah atau ayat yang serupa dengan Al-Quran, tetapi orang Arab tidak dapat melakukannya dan tidak mampu menghasilkan sesuatu pun yang hampir sama dengan Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan sehingga kini. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Al-Quran telah dipelihara secara utuh sehingga ke hari ini. Generasi membawa Al-Quran dapat diteruskan kerana ramai orang Islam dewasa, baik lelaki maupun perempuan, yang menghafalnya termasuk kanak-kanak. Oleh itu, Al-Quran ini akan selalu dilindungi daripada penyelewengan atau perubahan dan tiada apa-apa yang ditambah ataupun diambil daripadanya. Al-Quran ini penuh dengan fakta saintifik yang disahkan hanya dalam tempoh penyelidikan saintifik. Tidak dapat dinafikan bahawa Nabi Muhammad SAW seorang yang ummi, tidak akan mempunyai pengetahuan. Ini membuktikan keaslian Al-Quran dan sesungguhnya hanya Allah SWT yang mengetahui semua rahsia ini. Perkara yang kelima adalah perkara ghaib yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Sebahagian daripada ini berlaku semasa hayatnya dan yang lain berlaku kemudian. Beberapa perkara ini berlaku kepada para Nabi yang mendahului mereka dan sebahagian lagi akan berlaku pada masa akan datang. Nabi Muhammad SAW ada juga menyampaikan tanda-tanda hari kiamat. Beberapa tanda yang dapat kita lihat adalah pembunuhan berleluasa dan beramai-ramai, penzinaan, minum arak, bilangan wanita melebihi bilangan lelaki, dan peningkatan bilangan gempa bumi, bencana alam, penderitaan dan lain-lain. Akhir sekali adalah penyaksian sejumlah ahli kitab yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Sebahagian daripada mereka mempercayainya seperti Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu yang merupakan seorang Yahudi, dan juga An-Najashi yakni Raja Habsyah yang beragama Kristian. Ada juga sebahagian ahli kitab yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dari Allah tapi enggan mengikutinya seperti Huyai ibn Akhtab. Kesimpulannya, terdapat ramai daripada kalangan orang yang hebat dan diberi keistimewaan ilmu serta kecerdasan telah mengakui akan kebenaran Islam dan menganggap Islam adalah agama yang mampu membawa manusia ke arah kebaikan. Antara tokoh yang mengakui kebenaran Islam adalah Albert Einstein. Walaupun beliau tidak mempunyai agama dan tidak percaya akan kewujudan Tuhan, beliau mengatakan bahawa agama Islam adalah agama yang jauh lebih baik dan sempurna berbanding agama yang lain. Beliau juga telah mengagumi akan kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam membawa agama Islam kepada umatnya. Beliau juga berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang berpengaruh dan bijak dalam menyampaikan agamanya. Terdapat tokoh barat lain juga yang mengakui serta mengagumi akan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang seharusnya dijadikan contoh untuk seluruh umat manusia. Dengan itu, kerana dimulai maka akan juga diakhiri. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.